Ada satu kisah, satu orang alim besar ni, Hammam bin Zaid bin Dirham rahimahullah, dia pernah cerita. Dia pernah berjalan dengan satu orang alim hebat nama Ayub As-Sakhtiani rahimahullah. Ayub Sakhtiani ni tuan-tuan, ni orang alim besar. Maka ketika dia ajak saya meneman, kata Hamad, sampai di satu tempat, Syekh Ayub dia kata Hamad, kita jangan lalu jalan depan. Kenapa tuan guru? Kita ikut jalan tikus, lorong belakang, lagi cepat sampailah. Ini jalan jauh. Dia tak cakap apa sebab. Dia jalan ikut jalan belakang, kuk sampai destinasi. Maka Hamad bin Zaid tanya, tuan guru, kenapa kita tadi ikut jalan belakang, melangkah rumput macam-macam, jalan besar ada kan? Dia kata, aku nampak tadi atas jalan ramai orang duduk tepi. Kalau aku lalu, semua orang kenal aku. Kan dia nak selfie, ambil gambar lagi. Orang tak ambil gambar dengan kau kecil hati. Orang ambil gambar dengan aku, orang kenal aku. Dalam kau jadi marah pula aku. Panjang cerita lah. Kita ikut jalan lain lagi senang. Tenang saja sampai. Betul ke tidak? Betul tuan guru. Tuan-tuan kecil hati. Kadang tuan-tuan berjalan dengan orang glamour. Letih. Sampai tu ambil gambar. Cik tolong ambil gambar. Kita pula dah kerja ambil gambar. La ilaha illallah. Nak marahkan kawan. Dalam kereta muncul member. Pasal kau marah? Asal tu kerja pula aku ambil gambar kau sepanjang jalan. Macam mana? Popular. Siapa suruh jalan dengan orang popular? Tapi ulama' dulu dia tahu. Dia tak nak. Kita ikut jalan lain lah. Nanti entah orang suruh ambil gambar, entah kecil hati. You tak you juga Tok Guru. Jom jalan lain. Maka sungguh malanglah kalau ada orang nak menunjukkan betapa gigihnya dia berceramah ke sana kemari, mengentas laut, darat, udara. Baru sampai, saya ni tuan-tuan semalam bawa balik pada Penang. Saya di Penang ceramah, ada 5 masjid ceramah aja. Dan saya ni penat lagi saya datang ke tuan-tuan. Ni pun subuh esok ada kuliah subuh lagi ni. Kuliah duha saya ada lagi ni. Habis dia baca jadual depan orang. Apa dah tahu penat, berhenti je lah. Buat ceramah online je. Duduk kat rumah. Mandang Google Meet, tak ada masalah. Jangan awak punya sampai nak menunjukkan bahawa martabat awak hebat. Jangan, itu ujub. Kita obses nak sangat masyarakat tahu kita lah orang paling alim, kita lah penceramah tersohor, semua orang sibuk nak dapat kita, martabat kita lebih hebat pada orang lain. Oh, ini ujub. Sangat berbahaya. Bahkan dalam bahasa agama ini dipanggil penyakit riak dan juga sum'ah. Lagi berat lagi, bukan ujub lagi dah. Riak dan sum'ah. Riak ni dah nak dilihat oleh orang. Sum'ah ini suka didengar oleh orang. Bila ceramah saya baru ni, saya ceramah di Brunei. Oh, saya lepas tu saya ceramah di Singapura. Oh, lepas tu saya ceramah ni. Oh, saya baru ni saya live di TV. Oh, mula pagi TV3, malam TV Hijrah. Esok tu pula saya TV9 saya. Oh, saya ceramah saya kalau ceramah tuan-tuan, orang 2,000 orang datang. 2,000 orang. Engkau time 2,000 engkau cerita, masa time 3 orang datang engkau tak cerita pula. Itu ujub namanya. Cuba macam ambil awak ada Facebook, dia pun pusing belakang ambil gambar. Masuk dalam Facebook. Alhamdulillah hari ni surah An-Najiyah ramai orang sampai ke dinding penuh. Pup. Tapi time kau ceramah tempat ada 3 orang, buat apa kau tak selfie juga? Nampak sangat berita terpilih. Maka tak payah cerita je lah. Lantak hanyalah. Pokoknya jangan digambarkan kepada orang bahawa kita ni lebih pada orang. Itu je. Pokok pangkal kepada ujub. Kalau salafus soleh lu tuan-tuan, ada beberapa cerita yang saya nak kongsikan. Ayub As-Sakhtiani ni yang saya ceritakan tadi, dia ni seorang ulama dan juga ahli ibadah. Dia semayang tiap-tiap malam. Dia qiyamul lail tiap malam. Maknanya dia bangun subuh pukul 3. Dia bukan jenis bangun pukul 12 bedak. Dia bangun pukul 3, dia terus semayang sampai subuh. Tak ada orang tahu. Dia buat kat rumah. Dia semayang kat rumah. Yang tahu pembantu dia je. Dan pembantu dia pun tak pernah cerita ke orang. Selepas dia meninggal baru buka cerita ini. Kata pembantu dia, Ayub As-Sakhtiani ni, bila dia ibadat start pukul 3 pagi, dekat waktu subuh, dalam setengah jam sebelum subuh, dia baring. Kenapa dia baring? Dia tak nak orang tahu bahawa dia dah semayang malam tadi. Dia nak orang kata, ustaz dah kot cetong, 4:30 tak bangun lagi. Padahal dia dah semayang daripada pukul 3 tadi. Dia lebih suka orang pandang rendah, tak apa, daripada dia nak tunjuk ke orang, ustaz ni kata tasbih ni, Allah 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 Allah. Dah, biarlah orang kata kita tak ibadat, tak apa.
Ustaz apa? Hebat kita lagi. Kita, walaupun bukan ustaz, 4:30 bangun lah. Dia 4:30 tidur lagi. Padahal ustaz tu 4:30 saja baringnya. Dia tak nak orang tahu dia ibadah. Ini sebagaimana kisah dicatatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Ada banyaklah dalam kitab tu, dia cerita orang-orang alim dulu. Dan mereka bukan mereka yang cerita. Dia dah meninggal, anak murid dia cerita. Dia orang tak pernah cerita, bukan super kita. Semua benda cerita. Mimpi jumpa Nabi pun cerita. Mana boleh? Tuan-tuan, mimpi jumpa Nabi tak boleh cerita. Tak boleh cerita ke orang. Sebab mendatangkan fitnah. Kalau kita jenis lebay tak apa. Kalau kita jenis orang gelak, guling dengar. Nak isteri kita lagi lah berguling dengar. Yang mana tadi abang mimpi jumpa Nabi je, terkeluar Nescafe dia. Nabi mana abang jumpa? Tobat dia tak percaya. Awak semain subuh pukul 8 je pun Nabi mana? Tak payah cerita je, senang. Dia mimpi jumpa Nabi dia tak payah cerita. Kecuali tuan-tuan ni potongan ulama, potongan Harun Din. Sesuai ha? Oh, jenis Harun Din. Bolehlah cerita. Jenis kita member gelak dulu. Kata engkau ni betul ke jumpa Nabi, aku takut jumpa Abu Jahal je engkau tu. Menangis kita nak suruh orang faham. Baik tak payah cerita je lah. Cuma di penghujung ini, saya nak kongsi tuan-tuan, ada satu yang paling kita takut lah dalam amalan kita ini. Kita panggil ujub, riak dan juga sum'ah yang terselubung. Kita tak niat, tapi benda tu kalau kita tak kontrol, dia akan muncul dalam bentuk yang lain. Nabi SAW, dia pernah menyebutkan, kata dalam satu hadis yang mana disebutkan dalam kitab Jami'atul Ulum wal Hikam. Kata Yusuf Al-Husin Ar-Razi, ada satu sifat mazmumah ini, dia sifat yang tersembunyi. Dia riak secara kreatif. Ini saya akan terangkan. Kata ulama, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi wa ka'annahu yanbutu fi 'ala launin akhar. Perkara yang paling berat dalam dunia adalah ikhlas. Sebab itu ujub, riak, sum'ah, dia bertitik tolak pada masalah ikhlas. Ikhlas ni susah. Sebab itu dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Ikhlas. Apakah dia surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tapi tuan-tuan, walaupun nama surah tu Al-Ikhlas, dalam Qul huwallahu ahad tak ada perkataan ikhlas. Padahal Quran ayat dengan nama surah dia ngam. Kalau surah tu nama surah Al-Fil, mesti dalam ayat tu ada li ila fi quraisy ila li al-fil, apa tu cerita pasal gajah Al-Fil. Kalau ayat tu cerita watini wa zaitun, surah At-Tin, mesti ada cerita watini wa zaitun. Tapi ketika Allah cerita tentang Al-Ikhlas, dalam surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Apa gambarannya? Nak menunjukkan susahnya ikhlas. Susah. Ada orang buat envelope, ingatan tolong ikhlas. Dia bagi duit raya, ingatan tolong ikhlas. Siap tulis ke ikhlas? Tak ikhlas juga. Payah ikhlas ni. Sebab itu dalam surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Justru kata ulama, benda yang paling susah sekali dalam dunia adalah ikhlas. Betapa sering orang tertentu bersungguh untuk menghilangkan riak, ujub dan sum'ah daripada hati, tapi dia akan muncul pula dalam bentuk-bentuk yang lain. Apa contohnya? Ni yang saya terangkan ni, tuan-tuan jangan bayangkan orang, bayangkan diri sendiri ya. Kita nak jadi ahli tasawuf ni jangan bayang orang, bayang buruk sendiri. Bayang kita. Semua contoh tak elok tu kita semua. Pertama sekali, kalau kita sering sangat menceritakan keburukan orang lain, tanpa kita sedar, kita pun sedang memuji diri kita. Kita tak puji, tapi kita melampau sangat mengutuk orang lain. Contoh, dikutuk adik-beradik dia. Adik-beradik saya ni ustaz ada 5. Saya yang nombor 2. Harap abang saya nombor 1, hal lain tak boleh harap ustaz. Harap kali orang, tak baliklah rumah mak tu. Rumah mak tu tak ada lah. Kita ni lah terpaksa. Dia punya ayat. Kita ni lah yang terpaksa walaupun sibuk-sibuk. Ayat itu adalah riya, sum'ah tersembunyi. Dia tak niat nak kata dia bagus, tapi dia hentam adik-beradik dia mengangkat dia yang bagus. Oh, itu rosak. Hati-hati dengan riya tersembunyi ini. Secara tersirat dia nak beritahu bahawa dialah yang menolong adik-beradik, dialah yang tolongkan kawan,
Dialah yang rajin sedekah masjid, dialah yang rajin solat malam. Dia tak cerita, tapi dia memburukkan orang. Orang sini, ustaz, tak adalah kalau semayang malam ni kita buat program, tak pernah datang, muka sama lah. Kita buat lah Qiyamul-Lail, balik-balik Bilal, Imam, saya, 2-3 orang tu je lah. Yang lain tak datang langsung. Buat penat je buat Qiyamul-Lail. Dia hentam orang lain, buat nak mengatakan dia pergi. Tak sedar tu. Berbahaya, nombor 1. Ini tak sama dengan orang jual produk. Tuan-tuan kan ada pula tak berniaga pula kan. Tak berani lah kata produk saya bagus pula ustaz. Kan riak pula. Dah. Riak, ujub, sum'ah hanya dalam bab ibadah saja. Dalam bab meniaga tak ada masalah. Meniaga kenalah tunjuk kita bagus. Tuan-tuan sekalian, inilah air keras jelly terbaik sekali. Yang lain tu jenama X. Jenama X je. Tak sebut jenama orang. Kalau sebut tu salah. Sebab itu iklan TV semua jenama X. Puaslah kita pergi kedai, mana jenama X nak beli try sekali. Tak ada, tu iklan saja. Tak ada. Dia iklan saja. Kalau mendakwa produk kita bagus, itu hukum lain. Riak ni khusus dalam ibadah. Sebagaimana kata para ulama, riak, sum'ah ni semua ayyaqumal 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu ardan dunyawiyan. Riak, sum'ah, ujub ini adalah orang beribadah bukan kerana nak mendekat diri dengan Allah, tapi tujuannya nak dapat laba duniawi. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, haqiqatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah. Hakikat riya, sum'ah, ujub adalah engkau mencari apa yang ada di dunia dengan menunggang agama. Kau tunggang ibadah nak mencari masyhur dunia. Itu riya, ujub, sum'ah. Bisnes dah. Bisnes lain. Bisnes memang kena bersaing.